Okey, ini sambungan bab 4 yang kita tak sempat selesaikan. Jadi yang ni ada lagi beberapa ada lagi beberapa subtopik yang kita kena selesaikan dalam bab 4. 4.5, 6, 7, 8 subnet. Yang ini OSI layer, transport layer, session and presentation layer. Lepas tu kita baru masuk bab 5. Okay. Okay, subnet. Ini subnet ni lah. Tujuan subnet untuk kita nak pecahkan network yang besar kepada network yang lebih kecil. Contohnya kalau kita ada main network, okay. Kita ada main network. Kita ada switch yang ni daripada ni backbone dia. Contohnya ni kita ada switch dan kita ada beberapa switch lah dekat sini. Yang ini sebagai main dia, dan kita ada switch yang lebih kecil lagi. Contohnya dekat sini ada 2 switch untuk cascading switch yang ini ada 2 switch lagi. Okay. Yang ini direct daripada internet. So basically ini direct. Yang ini boleh sambung terus pergi dekat sini. So ini direct ke internet. Tapi yang ini dia punya basically mungkin ini backbone lah. Ini building 1, building 2. So ini backbone dia. So and then yang ini distribution and then baru access. Access to computer. So ini distribution ni department 1, department 2, phone, building 1, building 2 kan. So yang ini consider sebagai network yang besar sebab dia ada 2 network yang lebih kecil. Ini kita sebut sebagai subnet. So subnetting itulah untuk kita pecahkan network yang besar ni kepada network yang lebih kecil. Ini kita boleh pecahkan lagi dalam network yang lebih kecil, nama dia VLAN. Kalau kita ada satu switch saja dan kita nak beberapa LAN dekat situ, virtual LAN, dan kita boleh kecilkan lagi. Yang ini pun sama juga. Okay, sama macam ni. So itu maksud subnetting. So subnetting allows to create multiple logical network that exist within a single class A, B, or C. Tak kira lah A ke B ke C ke kan. So if you do not subnet, you are only able to use one network from your class A, B, or C. So tujuan network untuk kita nak pecahkan network yang network supaya dia lebih kecil dan lebih spesifik. Okay. So each data link on the network must have unique network ID. So dia punya network address dia sendiri. Contohnya kalau kita lah dekat sini ni, dia punya network yang ni yang besar, yang ini yang kecil, yang ini within what specific range. Contohnya dekat sini kita punya network ialah 192.168.10.0/24. Yang ini lagi besar. Yang ini kita kecilkan lagi supaya dia boleh lagi kecil. Yang ini mungkin kita pecahkan kepada 2 network yang lebih kecil lah. So yang ini lebih kecil, mana kita pecahkan network 256 kepada 2. Pecahkan ni separuh 256, separuh lagi 25, separuh daripadanya dekat sini. Maknanya yang ini network address yang pertama, yang dekat sini network address yang kedua. So yang kedua tu adalah 128 sebab dia separuh. Okay. 128. Okay. So ni macam mana kita nak pecahkan network yang lebih besar. Ni network yang besar, ni network yang lebih kecil lagi. Okay. Kita nak pecahkan. Ini yang single network, tapi yang ini 2 network. Kalau yang ni nak pecahkan boleh lagi. Contohnya kalau kita nak pecahkan kepada network dia, supaya kita boleh pecahkan lagi pada 2 lagi. So virtual network dekat sini. So kita pecahkan kepada 2 yang lebih kecil lagi. Saya just tarik switch je untuk nak tunjukkan. By right dekat sini virtual
VLAN ada, tapi nak tunjukkan kat sini. So dekat sini ada dua. Kalau sini nak pecahkan kepada dua lagi, sini jadi 26. Okey, sini jadi 26. So kalau dekat sini kosong, yang dekat sini 128 bagi 2 lebih kurang 64. Okey, so dekat sini adalah 64. So 64. So then kita ada cascading network. Okay. So lagi kecil kan network. So mungkin yang ini department yang department lah, department 1, sebelah tu department 2. Okay. So department 2, tapi tak banyak lah, sikit je. Okay. So 64, range dia 64, jadi tolak address dengan tolak broadcast, jadi tolak 2, 64 tolak 2 lebih kurang 62 PC saja. Okay. Macam mana awak nak tahu? Ada satu calculator yang mudah untuk awak nak calculate. Pakai ini je. Pergi dekat calculator.net. So, yang tu adalah C. Kita nak pecahkan, nak tengok dia punya range dia. Kalau /26, pergi dekat sini, /26. Lepas tu, yang ini ialah dia punya IP address. Untuk dia, kita nak 10 dekat sini. So untuk yang first dekat sini kita ambil mana-mana daripada host address, bukan yang network address. Kosong tu network address, lepas kosong tu adalah host. Kita akan let. So then kita akan dapat saya punya network tengah running mobile punya, dia memang slow, so kena sabar sikit lah. Tunggu yang tu kalau dapat lah. So kita continue. So yang ni in order, each data link on the network would have the unique network. Okay, so any device or gateway connecting to network or subnet has and distinct IP addresses in one for each network subnet that is correct. So untuk setiap subnet tu dia kena ada dia punya gateway dia sendiri. Okay, gateway sendiri. So in order for the subnet to subnet network, extend the natural masking using some of the bits from the host ID portion of the address to create subnet ID. So basically kita sebenarnya kita guna daripada sini octet 1, 2, 3. So ini adalah /24. Tapi untuk kita nak subnetkan dia, kita extend lagi yang ini. Kalau kita ambil satu bit dekat sini, jadi kita punya net mask dia jadi 25 daripada 24. Okay, yang ini semua ni adalah 24 kan dekat sini. Yang ini 24. Okay, 24. Tapi bila kita ambil yang ni, campur satu lagi jadi /25. /25 ni maksud dia keseluruhan ni 8 bit ni ialah bilangan host dia ialah 256. Bilangan IP dia 256. Okey, bilangan IP. So macam mana dapat 2 kuasa 8. Okey, so kita akan dapat 256. Tapi yang ini belum tolak lagi dia punya network dengan broadcast. Jadi kalau dah tolak 2, kita tolak 2 dekat sini, akan jadi 254 lah kan. 54. Ni untuk /24. Okay, yang ni untuk /24 keseluruhan. So untuk /24 punya, yang ini /24 sasaran kecilkan sikit. Yang ini kecil sangat, tak apa. Ini /24. Okay, yang ini ni calculation. So kita boleh dapat 254 host. Tapi kalau kita pecahkan lagi, maknanya kita pecahkan kepada 2. Sekarang yang 8 ni dia dah jadi 7. Sebab apa? Kita dah ambil satu dekat sini, yang tinggal dekat sini adalah 7 bit. Okay, yang satu ni kita bagi kepada network dekat sini. So yang ini adalah subnet dia. Okay, ini subnet. Jadi 1 bit digunakan sebagai subnet. So berapa bilangan network dia ialah
Berapa subnet dekat sini? 2 kuasa 1. Ada 2. Kalau 2 kuasa, sini ada 2 kan? Ni ada 2. Ni 1 and then 2. Ni 4. Okay. Jadi 2 kuasa 2, 4. Ni 4. Okay, so yang ni sekarang 7. 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 tolak 2. So yang ini slash 25. So basically dia akan dapat 250. Ni host 4 bahagi 256 semua sekali. Okay. 256. Ini kita tolak 2 kuasa 4. 2 kuasa 7. Okay. Jadi saya rest. Yang ini saya rest. Ini 2 kuasa 7. Kalau 2 kuasa 7, kalkulator. Okay, 2 kuasa 7. Scientific. 2 kuasa 7. So, kita akan dapat 128 tolak dengan ada 2. Ini bilangan host dia 126. So, basically dekat sini adalah 100. Ini adalah sama dengan 126. Host. Ni host ni makna PC. Okay. Untuk n sama dengan 7. Ni je, ni semua ni 7. 1 sampai sini, ni 7. Yang ni belum masuk lagi ni masih lagi dalam host punya, ada 7 host. Okay. So dia ni subnet. Ni satu ni sebagai subnet. Kalau kita ambil 2 bit, jadi n sama dengan n dah berkurangan daripada 7, jadi dah ambil 2, tinggal 6. So n sama dengan 6. Okay. So bilangan host punya bit adalah tinggal 6. Jadi awak boleh kira host dia untuk host untuk n sama dengan 6 ialah 2 kuasa 6 tolak 2. So 2 kuasa 6 2 kuasa 6. Okay. 64 tolak 2. 62. Okay. 62. So, bila n sama dengan 3, maknanya ada 3 bit yang digunakan. Okay. 3 bit yang digunakan. Bilangan host dia setiap subnet tu 62 PC. Kalau n dia 7, bilangan dia adalah 126, separuh daripada 256. Kalau n dia adalah semua sekali ini adalah 8 bit untuk host. Jadi 256 tolak 2, 254 lah PC. Okey. Jadi yang pertama, bila 1 bit diguna dekat sini, dia pecahkan kepada 2. Dia pecahkan kepada 2. Ada 2 subnet. Okey, ada 2 subnet. Bila dia pecahkan, bila dia ambil lagi 1 bit lagi, so bilangan host dia tinggal ini berapa? 6, tinggal 6. So tinggal 6. Yang ini 2 ni sebagai subnet. Okey, nak tahu berapa bilangan subnet? Ni 2 kuasa 1, ada 1 bit. Kalau ada 2 bit, 2 kuasa 2 bit tu ialah ni 1, 2 kuasa 1 and then 2 kuasa 2. So bilangan bit dia guna ialah basically ada 2 bit lah. Okay. So kalau yang first punya dipecah kepada 2. Bila yang kedua, yang daripada sebelah sini bukan ni salah ni. Okay. So bila yang first punya dia pecah kepada 2, jadi 126. Dan yang ambil yang kedua, dia pecahkan kepada 2 lagi. Jadi 2 tadi dipecahkan kepada 2, jadi ada 2 subnet dipecahkan kedua-dua subnet kepada 2, jadi 4 lah, 4 subnet. Dan dipecahkan lagi yang ini, kalau ada 3 bit tu jadi 8 subnet. 2, 4, 8, 16 multiplied by 2, lebih kurang
Sampai dekat sini berapa? 8, 16, 32, 64, then 100 lebih dah tak dapat lah. Maksimum dekat sini je. Tak boleh. 2 ni tak boleh dah. Sampai 30 je. Maksimum. Slash 30 je. Maksimum Slash 30 saja. Yang 2 lagi tu dah tak boleh. Tak boleh lagi diambil. Okay. So ni saya delete dulu. Okay. Saya delete. Saya nak delete semua. Tak dapat. Okay. By extending the mask. Okay. By extending the mask to be to ni 224 ni dia guna 3 bit 224 dalam programmer binary 224 dia ambil 3. Okay. Masuk dekat sini 3224. You have taken 3 bits indicated by sub from the original host portion of the address and used them to make subnet. So berapa bilangan subnet dia ada 8. 2 kuasa ada 3 bit tu. Kalau ada 2 bit 2 kuasa 2 kuasa 2 4. Sorry. Tersinggul keyboard. So, with these 3 bits, it's possible to create subnet with the remaining 5 host ID bits. Lagi ada 5 remaining host. Each subnet can have up to 32 host addresses. Up to 32 host addresses. Setiap satu ada 32. Bila kita ambil 3 bit tu kan, lagi tinggal 5 je. So, kalau lagi tinggal 5, kita belum ambil lagi kan. Sini 6. Kalau tinggal 5 jadi 2 kuasa 5 tolak 2 akan dapat berapa? 2 kuasa, sini scientific, 2 kuasa 5 akan dapat 32. 32 tolak dengan ni 32 ni lah. Ni 32 ni. Tolak dengan network dengan broadcast akan dapat tolak 2 jadi 30. Okay, 30. So akan dapat 30 actual assigned device ada 30 host ID. All of all zeros ni maksud dia lah. Okay. So kalau you tengok dekat sini pecahkan kepada 8. Yang ini host punya, ini host range daripada 1 hingga 30. Maknanya dia punya network dia akan start daripada 0 hingga maksimum dia selepas pada 30 dan 31. Okay, 31. So yang first ni adalah 0 sampai 31. Yang kedua tu ialah start 32 lah lepas pada broadcast yang subnet yang pertama. Jadi 32 sampai maksimum ialah sebelum network address yang berikutnya. Jadi 63. Okey, 63. Kemudian seterusnya. Jadi dekat sini 64 ni, 64 punya subnet sampai dekat sebelum yang network address yang berikutnya 95. Okey, 95 kat sini. Jadi lepas tu yang ni 96 punya subnet 96 sampai sebelum 128 127. Okey, 127. Dan seterusnya lah. Jadi maksimum last kali 224 sampai 22 224 sampai 255. Saya punya 5 dah tak jalan. Okay, 255 last kali. Jadi yang ini host, yang ini untuk PC punya. Yang ini untuk PC. PC dia start daripada 1 hingga 30. Kalau kosong tu dia punya network address, 31 tu dia punya broadcast. Jadi kita tahu. Contohnya kalau katalah kita nak tahu PC ni, PC yang 19 pasal dia guna 204 kan.
Okey, 204 17, sini ada dot 17 dot 5 dot contohnya 100. Okey, ni PC ni host punya ni. Host dia berada dalam subnet mana? Maknanya awak kena tahu dia punya network address dan broadcast address dia. So network dia adalah kalau 100. So of course dekat sini lah 97 to 126 lah. So broadcast dia lah 127, 1 selepas 126 dan yang ini satu sebelum ni jadi 96. Okey, 96 ni 204 lah, 204 17.5. Okey, 204 17 5 96 dan maksimum 127. So macam mana nak buat calculation? Simple je kan. Kalau awak guna yang calculator tu yang saya tunjuk, tak dapat dah. Okay, tak apa. So tapi dah tahu lah. Okay, dekat sini kan. So there are two ways to denote 3 masks. First, since you are using 3 bits more than the natural class C mask, you can denote this address having 3 bit subnet mask. Okay. So kalau yang tadi kita ada 3 bit dipinjam dekat host ni untuk dijadikan sebagai network, kita sebut sebagai 3 bit subnet mask. Okay. Ataupun kita boleh identify berapa bilangan dia based on 3 bit tu. Okay. Kalau 3 bit kita dapat berapa? 2 kuasa 3 bitnya kita akan dapat berapa? 8 dia punya subnet dia. Kalau 2 bit 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 jadi berapa? 4 subnet. Kalau dia pinjam dekat sini 2. Tapi dia pinjam 3. Kalau dia pinjam 1, of course dia akan dapat 2 subnet lah. Dapat 2 subnet. Ni bilangan subnet 2 untuk 1 bit, 2 bit jadi 4 dan seterusnya. So the second method, okay, or secondly the mask of ni can also be denoted 27. Ni dia punya itulah. Yang ini 227, 224 ini adalah /27. The second method is used with CIDR. Ni CIDR ni maksudnya bukan kelas, ni classless punya tu. Kalau yang full class punya /24, okay, ini full class punya subnet masking. Yang ini classless punya subnet masking. 16 dengan 8 kan, ni kelas A, ni kelas B, ni kelas C. Okay, ini yang full class punya 24, 16, 8. Tapi yang ini dia tak standard, jadi kita sebut sebagai yang ini classless punya IP subnet masking lah. Okay, so with this method in one of this network can be described bit denotation with the prefix and the length dia. Macam ni. Ini prefix dia /27. Okay, prefix or the length dia 27, bilangan dia 27 dekat sini kan. Okay, ni 888 campur dengan 327, length dia, prefix dia. So the network subnetting scheme in this section allow the add subnets and network map APIs. Lebih kurang macam ni lah. Dia ada berapa network dekat sini. First network, dia punya network address dia ni. Okay, yang ini dipecahkan kepada berapa network? 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6, 7. Tapi kita dah tahu dah dekat sini ada 8 ada 8 subnet. Sebab apa? Dia 32. Dia pecahkan kepada 32. Dia pinjam berapa? Dia pecahkan kepada 32 dekat sini. Ni sama dengan 2 kuasa ni adalah 32. Okey. 32 kan. Okey, 2 kuasa 5. Dia pinjam
dia pinjam, yang ini adalah bilangan host yang tinggal 2/5 ni, yang sebelah kanan tu, bukan yang satu yang kosong. Yang kosong tu adalah host, yang satu tu adalah network. Okay. Yang ini kita tahu, yang satu tu kita boleh dapat berapa bilangan subnet, bilangan network. Yang kosong ni berapa bilangan host yang ada dalam setiap subnet tu kosong. Jadi ada 5. Jadi kita, yang ini tolak broadcast dengan network lah, network dengan broadcast. Jadi yang actual host adalah 30, tapi dia punya bilangan range dia daripada network sampai ke subnet broadcast adalah 32. Okay. Jadi kita boleh tahu dekat sini. Kat mana? Kat sini. Okay, 0 sampai 31 yang first punya. 0 sampai 31. Yang kedua 32 sampai tambah berapa? 31. 32 sampai 31. Jadi berapa? 32 sampai 31. Okay. Apa dah? Tak boleh nak mengira. Pakai saintifik pun boleh. 32 campur dengan 31. Berapa? 63. Okay. 63 kan? Nah, sorry. 32. Kenapa tak boleh? 32 sampai 31. 63 lah kan? So, 63. Last kali 63 dekat sini. Okay. Antara 32 sampai 63. So, then kita nampaklah dekat sini yang selepas pada 63 itu adalah network yang berikutnya, 64. Campur lagi dengan 31, dapat kan 95. Jadi next network adalah 96. Jadi dia punya calculation tu kan kat sini kan. Next network adalah 96. Okay. So setiap network ni, setiap network dia ada 32 IP. Tapi host punya IP ada 30 saja. Okay. So semua 30 saja. Ini dia punya pembahagian dia. So notice that each network of the routes in figure 2 attached in 4 subnets. Figure router, dia dua router ni, dua-duanya ada 4 network. Cuma yang dekat sini attached from one router to another router. Dia share network dia lah. Okay. Right. Also each router an IP address for each subnet which is attached each subnet code. 30 lah tadi yang kita kira tadi. This bring us in an interesting point. The more host bits you use for the subnet mask, the more subnets you have available. Okay. So maknanya sekarang kalau kita guna satu dekat sini, dia akan dapat 2 subnet. Bila kita pinjam lagi 2 2/2 jadi 4 sana. Pinjam lagi 1, okay, jadi 3 semua, 2/3 jadi 8 subnet dan seterusnya. Okay. Lagi banyak kita pinjam. Kalau 4 jadi berapa? Berapa subnet? 2/4. Jadi berapa? 16 lah kan. 16 subnet. Tapi yang host tinggal berapa? Host dia tinggal 2/4 juga, 16 juga. Tapi host kan dia tolak 2 kan, yang actual punya. So 16 tolak 2, jadi bilangan host dia adalah berapa? 14 actual dia. Okay. Ni samalah calculation dia tu. Since you now have 4 bits to make subnet with, you only have 4 bits left for the host address. So in this case you can have up to 16 subnet. Ada 16 subnet ni, subnet berapa bilangan subnet dia? 16. Okay. Okay. Subnet dan 16. Each of which have 16 hosts. 14 actual lah kan, sebab dia tolak. Okay, tolak network dengan broadcast. Take a look at how a class B network might be subnetted. Tadi yang class C punya. So yang ni untuk class B. Class B punya dia full class dia 16. Okay, 16 sampai dekat sini. Tapi dia ambil lagi berapa? Contohnya dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/5. Okay, 2/5. Ini bilangan subnet. So you are using 5 bits from the original host bits for subnet. This allows to have 32 subnets. Kan? 32 subnet. 2/5 berapa?
32 lah kan. 2 kuasa 5. Okay. So 2 kuasa dengan 5 dapat 32 subnet. Sama lah macam tadi. Okay. So after using the 5 bits for subnetting, you have left 11 bit for the host address. Ni you dah guna 5, so yang tinggal ialah sini 8 campur dengan 3, semua sekali. Yang ini host. Okay. Yang ini host, tinggal 11. Jadi you akan dapat host dia adalah 2 kuasa 11. Jadi yang ini dia punya range lah, host range. Jadi bilangan actual host ialah 2 kuasa 11 tolak 2. Okay. So 2 kuasa 11, 2 kuasa 11 dia akan dapat 2048 tolak 2, 20. Okay. 46. Okay. So 2046, of which could be assigned to devices. Sama lah macam tadi. Okay. Another example. Now that you have an understanding of subnetting, put this knowledge to use in exam. In this example, you are given two addresses, mask address and mask combination written with the prefix length notation, which have been assigned to two devices. Your task is to determine if these devices are on the same network. Kita nak tahu device A dengan B ni dia dibagi address kan. Okay, address satu yang ni kelas B punya 1730, satu lagi 2815. Jadi kalau kita nak tahu dia punya network address, ialah cara dia ialah kita nak kena buat AND operation, logical AND. Okay, logical AND. So, untuk kita nak dapatkan dia punya network address, logical AND operation, AND, logical plus AND. Okay. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita kena buat operasi AND antara dia punya network address, bukan network, dia punya IP address, host punya IP dengan dia punya yang ini dia punya IP. Kecilkan sikit. Okay. Yang ini IP dia dengan dia punya net mask dia. /20 itu ialah antara sini 8 sampai 16, dia ambil 4 lagi dekat sini. Jadi dekat sini berapa? /20 ni, /20 dia punya dalam decimal dia ialah ni 255, 240. 240 bila dia guna 4 dekat sini ni, ini 4. Ni 240. Okay. Boleh cek dekat calculator binary programmer. Awak nak 240 kan, /20 kan, ada 4 lagi. Sini dia 4, dekat sini dia nak ni kosongkan. Jadi binary 1, 2, 3, 4, lepas tu 0, 0, 0, 0. So ada 4, 1 dan seterusnya 0. Ini dalam bentuk binary. Kalau decimal 240 So dapatlah 240 dekat sini. So apa yang kita buat ialah kita nak buat AND operation antara 1, 2, 7, 16, 17, 30 ni dengan dia punya slash dia. Slash ini /20. Okay. Untuk kita nak dapatkan dia punya network address dia. Okay, network address dia ni. Dia guna AND operation. Makanya result dia ialah untuk AND operation tu, kalau ni semua satu, dia kosong dengan 0 and 1, kosong dengan 1, logical 1. Apa sahaja kalau jumpa kosong dia akan jadi kosong. Okay. Jadi maknanya dia kena, sebab dekat bawah semua satu, dia akan ikut yang atas. Dia akan semula ikut. Jadi ni ikut yang atas, ni ikut yang atas, ni ikut yang atas. Dia akan dapat balik berapa? 172, 16 dengan 16. Bukan 16. Oh, sini tak boleh. Ni tak boleh ikut sebab dia ada 4 ni. Satu kena buat AND operation lah. Simple je kan. Macam mana nak buat AND operation? Buat je lah. Ni berapa? 17 and 240. 17 AND kan dengan 240. Dapat apa? 240. Okay. AND operation. 240.
Betul ke macam tak betul? 17 ke? 17 N kan dengan 240. 16. Betul lah 16 kan? Betul lah 16. Dan dekat atas tu ialah 30 dan kan dekat kosong. Kosong lah kan? Kosong. So, dia dapat dia punya network address yang ni. Network address dia 172.16.16 kosong. Sekarang yang device B pula kita nak test. Ni 28, ni tadi 17 kan? 28 N kan dengan 240. Dapat apa? Sini sekarang 28 kan? 28. Sinilah. Ni okey. 28 N kan dengan 240. Dapat apa? Dia akan dapat apa? 16 jugalah kan? Calculate. Nanti masa exam awak kena exam tak tahu dia, awak tak boleh duduk dekat tu, dekat hall, mungkin dekat rumah lah kot. Take home exam kan. Okay, so berapa? 28 dengan 240 dapat berapa? N kan. Okay. So 28 ni 28 N 240 awak akan dapat apa? 16. So 16 jugalah. So nampak tak sekarang awak punya network address untuk yang satu ni dengan yang ini sama ke tak sama? Sama kan? So network address dia sama ke tak sama? So ni kan sama kan network address ini? Ni network address ini sama. Okay, 17 172.16.16.0. Yang ini pun sama. Okay, 172.16.16.0. So okey lah. So device A dengan B dia punya address dia sama, jadi dia berada dalam network yang sama, subnet yang sama. Okay. Dan yang ini ni variable length subnet masking kita tinggalkan dulu, kita masuk yang tu. Yang ini tak ada dekat dalam tu. Ini saya baru masukkan dia punya nota dia ni. But anyway, ni nanti kita kalau sempat kita masukkan. Ni VLSM ni ialah variable length subnet masking. Okay, yang ini samalah sebenarnya dekat sini kan. Ni VLSM ni. Cumanya ni kan subnet masking, variable length subnet masking. Cumanya ni calculation untuk yang dekat atas ni kita bagi sama rata. Walaupun mungkin dia guna tak banyak dia punya host dia. Dekat sini kan, dekat sini ada 32 kan. Setiap host ni dia bagi bilangan yang dia boleh guna IP dia lah 30. Kalau dia guna 10 pun dia bagi juga 30. Yang ini dia sama rata untuk setiap subnet. Macam mana kalau dia tak sama rata? Kita nak kena bagi dia punya yang ni berbeza. Instead of 27 semua sekali, kita nak tukarkan supaya dia akan dapat yang dia ikut dia punya keperluan dia. Ni tujuan dia apa? Untuk supaya dia ini tujuan dia untuk apa? Security, supaya jangan bagi dia IP yang tak terguna. Sebab nanti yang tak terguna tu nanti orang boleh hack. Okay? Ataupun nanti adalah yang menggunakannya nanti. Masalahnya kan. Ni namanya security. Ni untuk security. Lepas tu kita masuk dekat sini interesting. To simple exercise. Given the class C network of ni kelas C. Kelas C lagi ni dia suka 04. Okay, saya suka 198. But anyway sama je. Dibagi C class punya. Given the C class ni network network 05/24 ni full C class punya subnet the network in order to create network in figure 3 supaya dia yang ini ni dia boleh pecahkan kepada berapa? Ni A 1 2 3 4 5 ada 5 subnet. Okey, 5 subnet. Okey, macam mana nak buat? Dia nak pecahkan instead of /24 ni kepada berapa? Masih juga guna 204.15.5, tapi dekat yang sini ni dia ada beberapa subnet dekat situ lah. So kalau kita guna 2, kita pinjam
dia ada 1, 2, yang ini sebelah host punya kan. Okey, ada 8 kan. 0, 0, 0, 0, 0, ada berapa? 4 lagi, 0, 0 lagi, ada 4. Kalau kita pinjam 1, yang ni fourth octet punya ni, 4 yang fourth octet punya tau. Fourth octet yang last kali, yang octet, fourth octet ini yang octet yang keempat. Kalau kita pinjam 1, kita akan dapat berapa? 2 subnet. Kalau kita pinjam 2, kita akan dapat 4 subnet. Tak cukup lagi. Kalau kita pinjam 3, kita akan dapat 8 subnet. Okey, 8 lah. Kita ambil 8. Okay. Jadi kalau 8 ni, bilangan host dia lah yang tinggal berapa? 2,5 tolak 2. Ni yang host. Okey, tolak 2. 2,5 berapa? Ni. Saintifik 2/5. Dapat 32. Tolak 2, 30. 30 lah kan. So, 30. 30 lah. Setiap host 30. Jadi ini 30. Ni 30. Ni 30. 30. 30. Okey, nak cukup lah kan. 30. Looking at the network shown in figure above, you can see that you are required to create 5 subnet. The largest subnet must support 28 host addresses. In this possible with is this possible with C class network? Boleh lah kan, sebab dia 30. Yang ini 14, ni 28, 28. Okey, 28. Tapi kalau yang ni lebih daripada 28, lebih daripada 30 dah tak boleh. Kita tak boleh guna. Okey, yang 8 subnet ni kita kena pecahkan ikut keperluan dia macam dekat atas. Tapi kita belum buat lagi. Is it possible? Yes, boleh kan. Now you can start by looking at the subnet requirement. In order to create the 5 subnet, you would need to use 3 bits C class. Tadi kan 3. 2 bit would allow only berapa? For subnet. Kalau 2 bit kita cuma dapat 22. Okay. Since you need 3 subnet bits, 3, that leaves 5 bits. So kita cuma ada 30 je untuk host. Okay, tak apalah. Therefore you have determined that it is possible to create the network with type class. Okay, ni boleh lah kan. So dia punya ni awak kena dapatkan dia punya range dia. Ni dia punya network address A, B, C, D, E. So dapatlah network A ialah A, mana A? Network A ni, yang ini A. Network A ni start daripada kosong lah. 5.0. So 204, 15, 5.0. B, sebab kita 32 kan. 32. So 32 yang berikutnya. Setiap network ada 32. Mana 32 yang berikutnya. Daripada kosong hingga 31 ada 32. Daripada 32 sampai 63 ada 32. Okay. So calculation dia simple je lah. Okay. 32. Sebab dia start dengan kosong kan. Dia kena reverse 1 lah. Okay. Kalau start dengan 1 hingga 60, 1 hingga 32. Itu first punya. Tapi dia start dengan kosong kan. Jadi kosong hingga 31 first network. Jadi kosong, yang ini adalah host. Kosong adalah network dan 31 adalah broadcast. Satu sebelum IP1 inilah kosong. Okey. Baru lepas tu 1, lepas tu 2 dan seterusnya, maksimum inilah 31. Daripada kosong hingga 31, 32. Jadi sebelum 31 itu adalah 30 lah. Inilah kan 30. Yang ini adalah broadcast. Ini broadcast. Okey. Tak boleh nak tulis cantik sikit lah sebab pakai mouse. Tak boleh kan. Yang ini network Saya tak ada tu. Tak ada yang pressure pen punya tu. Nantilah saya beli besok-besok lah. Okey. So yang lain tu samalah. Okey. Next. Okey, dan yang tu dah habis. So, saya nak bagi tahu yang ni. Yang ini ni ialah apabila kita nak mengikut keperluan. Contohnya dekat sini, kalau kita perlukan
masih guna yang ke atas juga. Yang ini masih nak pakai yang ke atas. Yang ini ni cuma beza dia dekat sini, yang dekat sini ni dia dah letakkan 30 host IP untuk setiap network, setiap subnet ni. Tapi kalau ikut keperluan dia yang tak sama dekat sini, contohnya dekat sini keperluan untuk host requirement untuk setiap network. Dia punya network dia yang inilah 204 okay, .17.5.0. Sekarang ni yang ini dia punya tu network dia. At this network dia tanya how do we delegate or assign dia punya apa tu net mask yang spesifik untuk dia, supaya kita boleh bagi net mask, kita boleh decide net mask according to the requirement dia ni. Total PC ialah 192 dan setiap network ni kira network lah, network 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan, sampai sini ada berapa? 4, 5, 6, 7. Ada 7 network. Ada 7 network, 192 PC semua sekali. Tapi yang network yang pertama ni ada 2 je keperluan dia. Yang ini mungkin ni lah kot. Ni kan antara router 1 dengan router 2. Dia pakai 2 je. Buat apa nak bagi banyak-banyak kan. Nanti kalau bagi semua sama rata 30, lagi 28 IP tu tak digunakan. Bahaya. Okay. Jadi kita cuma bagi 2 sahaja. Untuk bagi 2, cara dia ialah untuk kita nak bagi semua sekali. Cuma dekat sini masalah dia, yang ini satu network, tapi mungkin kalau dia perlukan lagi network yang seterusnya, kita bagilah dia punya range antara 204, 04, 17 sampai 5. Ada 2 network, antara range 2 network yang kita boleh gunakan untuk nak cater ni. So cara dia adalah kita kena reorder dia punya network based on dia punya host requirement. The higher the host requirement number, kita taruh dekat atas. Sekarang ni 2, 10, yang paling atas, paling banyak ialah dekat bawah. Jadi kita reorder, mana yang highest dulu dekat atas. So then kita dah buat reorder. Oh sorry, yang ini 60. Okay, 60. So 60, 50, 40, 15, 10, 52. Okay, sama. Reorder. Lepas tu baru kita decide under dia punya net mask ya. Kalau 60, dia punya host requirement 2 kuasa N tolak 2 sama juga dengan agak-agak berapa yang kalau 60? Berapa N dia? Oh sorry, 60. Agak-agak berapa? Kalau N sama dengan, okay, kalau N sama dengan 5, jadi 2 kuasa 5 sama dengan berapa? 32. Tak boleh. Okay, 2 kuasa 5, 32. Jadi kuasa 6. 2, sorry. 6. Kita nak bilangan bit untuk host dia 6. Okay, bilangan bit untuk host dia 6. Jadi kalau ada berapa 8? 0, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ni 4. 5 tadi kita calculate. Tak boleh. 5 kalau N sama dengan 5. 30. 3 N sama 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 sama dengan 32. Tak cukup lagi. So 2 kuasa 6 lah. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Dia akan dapat 64. So 64 lah. N sama dengan 6. Okay. N ni bilangan host. Jadi kita guna yang ini sampai sini je. So ada 2 subnet dekat sini. Tapi yang untuk host ni ada 6. So ada 2 subnet. Yang first subnet punya kita guna untuk yang 60 punya PC. Jadi 64. N bila 6 subnet bilangan host ialah 64. Bila 6 kan, bilangan host ialah 64.
Tapi kita tak guna 64, kita cuma 60 je. Kita guna 60. So kita dapatlah. So daripada mula 20417 sampai 0 sehingga berapa? 64 kan? 0 hingga 63. Yang ini broadcast 63. Okey, ini network address. Dan range antara 1 hingga 62. Tapi kita guna 60 saja. Okeylah, ni dah selesai kan? Yang ini dah selesai. Kepulauan untuk yang ini dah selesai. Yang 50 pula. Yang 50 sama juga. Kita kena tahu berapa banyak host yang kita nak dekat sini. Kalau 2 kuasa 5 tadi tak cukup juga. Jadi kita masih guna 6. Tapi kita cuma guna 50 je. Tapi masih lagi 64 kan. Daripada 64 campur dengan 63 akan dapat 127. Okay. So ni 64, ni 64 IP. Kemudian tinggal yang ni 26, yang 40. Kalau 40 pun sama juga sebab 2 kuasa 5 tadi berapa? 2 kuasa 5, 2 kuasa dengan 5 kan 32. Tak cukup lagi. Masih lagi guna. So 128 satu selepas broadcast. So campur dengan 63 lagi. Okey, dapat yang tu. Okey, lepas tu sekarang yang kepulauan 15. Berapa banyak host yang kita perlukan daripada sini? Host dia 15. Kalau 15, 2 kuasa 4 berapa? 2 kuasa 5 32. 2 kuasa 4 berapa? 16. So kita guna 16 lah 4. Jadi macam mana dapat 27 ni? Yang sebelah sini kan dah 24. Sini dah 24 semua sekali. Dan kita yang tadi 26 kita pakai 2. Jadi 24 campur 2 sini. Ni lagi berapa? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 2 tu kita guna untuk subnet. Okay. Dan seterusnya yang ni yang 27 ni kita guna sampai sini 3. Okay, sampai sini 3 bit kita guna kan. Jadi sini 24, ni 24 /24 campur lagi 3, 27 lah. Okay. So, /27. Kalau /27 kita ada berapa? 5 dekat sini 30. 16. 2 kuasa 5 berapa? 7, 27. Okay, 5 lah 32. Ini yang betul lah. 15 patutnya 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. 2 kuasa tak ada tu. 4 16 15. 4 patutnya 4 dekat sini ni. Okey. 24 ni ni 28 ni. 28. So 192 campur dengan ada 4 host tu. 2 kuasa 4 tolak 2. 2 kuasa 4 ni 16. So ni 16 lah. Ni ada 4 lagi dekat sini. Makna host dia adalah 16. Termasuk host range dia 16. Bukan yang host applicable yang boleh diguna, tapi range daripada network sampai broadcast ada 16. Untuk yang PC tu 14 tolak 2, tolak network tolak broadcast. Jadi sekarang 192 campur dengan 15. 192 campur 15 baiklah dekat sini. 192 campur 15 dia akan dapat 207. Sini 207 ni. Okey, 207. Okay. Kemudian 207 dia punya broadcast dia. Okay, so ni 207 208 satu selepas broadcast. Berikutnya adalah network. Ni 10 sama juga 2 kuasa 4 sama 28 kan. Jadi 208 campur dengan 15 juga. 208 campur 15 jadi 223. Sini 223. Ni. Okey, 2 2 3. Ni broadcastnya.
Kalau yang range ni of course satu sebelum 223, satu selepas 208. Ni dekat sini kena betulkan ni. 209 dengan sini adalah 223 221. Okey, yang ini pun sama juga. Betul kan? Okey, yang ini 206, satu sebelum broadcast dan satu selepas, 193. Okey, dah betul. Okey, yang ini last ialah keperluan dia 5. Kalau keperluan dia 5, 2 kuasa 4, 16. Okey, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Oh, 2 kuasa 3, 8. 8. Sini 2 kuasa 3, 8. 8 jadi ada 5. Sini 5 campur 4, 9. Ini 29. Selesai 29. Okey, last memang kena 30 lah. Dia punya keperluan dia 2 je. Jadi 29. Sini 221. Okay. 221. 221. Ni satu selepas 221 tu ialah 222 lah. Okey. 222 dan campur dengan berapa? 29. Kalau 29, sini 5. Sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 3 lagi, 2 kuasa 3. 8. 8. Okey. Sebab dia dah guna, ni slash 29, sini 24. Campur dengan 5, dia pinjam 5 dekat sini. Jadi sini semua sekali 8, tolak 5, tinggal 3. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi kena campur 7 lah. 2, 2, 1 campur. Okey. 7. Jadi sini adalah 228. 2, 2, okey, 8. 228. Okey, so dekat sini 227, 221 dengan 227. 221, last kali 22, 227. Satu sebelum broadcast. Okey. Ni satu, 221 ni, 222. Satu selepas network, 222. Last sekali yang ni, betul ya, salah ni. Ini nombor. Okey, so last sekali ialah kalau 2 slash 30. Jadi dekat sini 227, sini 22, 228. Okey, samalah. 204, 17 and then 5. Okey. Dan sebab dia slash 30, dia 2 je, 2 kuasa 2, 4. Jadi campur dengan 3 dekat sini. Jadi berapa? 2, 3, 3, 1. Campur 3. Okey. Jadi 204, 17 dan 5, 231. So kalau 231, mana 230, dia punya range dia antara 205 sampai 230. So okey lah. Okay. So yang ini dia punya network dia yang dia dah tailor make kan, dia tailor range, apa dia tailor ikut dia punya keperluan dia. Okay. So, dan ini dah kan, ini kita dah cover dah. Okay, ini dah selesai. So next ialah 4 point. Nah, transport layer. Transport layer ni untuk apa? Dia nak make sure guarantee transmission end to end daripada satu source ke komputer, source ke receiver. Ni PC lah, bola-bola ni apa ni, PC PC ke host ke whatever lah, router ke switch ke. Ni nama dia, ni untuk transport layer. Ni layer 4, transport layer 4. Ni untuk nak buat supaya antara sender
dengan receiver ni dia guarantee transmission, itu maksud dia. Okay, guarantee dia transport ni supaya apa, dia tak error free, bukan error free lah sebenarnya, supaya dia ada dua. Dia ada dua dalam TCP/IP ni, dia ada dia punya protocol suite dia yang kita dia make sure supaya the communication between these two, dia transmission dia tu apa itu dia perform lah kan. So transport layer of layer 4 provide end-to-end communication services for the application between layered architecture of network components and protocol. Transport layer provide convenient services such as connection oriented data stream. Inilah dia support, stream support, data stream support, reliability. Ni maksud yang saya kata, guarantee reliability and flow control and multiplexing. Multiplexing ni ialah untuk kalau katalah dia hantar dekat satu router, tapi ni untuk satu paket lain dia lalu kat situ, paket lain lalu kat situ. So ni daripada satu source dipecahkan kepada tiga, ni nama dia multiplexing. Kalau bila dia terima dekat sini daripada 3 ke 1, ni namanya demultiplexing. Demultiplex. Okay, so ni dia punya kerja dia. Stream dia maknanya dia untuk supaya dia control dia punya transmission flow tu, stream lah, flow of stream tu, supaya dia continuously happening and reliable, maknanya benda tu ada. That means when source sending data, it should be arrived at the receiver kat sini kan. Itu maksud dia. So transport layer are contain in both TCP, ni dia punya RFC dia, ni request for command ni. Ni untuk engineer dia nak set dia punya standard dia. So dia discuss among the engineers ni, computer engineer, which is the foundation of internet. Okay, ni TCP/IP punya model. RFC 1122 ni dia punya foundations of internet punya proses dia. Open system OSI, okay, model. The definition of transport layer is slightly different in these two models. This article, dia TCP/IP dengan OSI, dia sikit beza. But then basically OSI is the reference. TCP/IP punya layer tu ialah dia punya the actual apa tu proses lah. Okay. TCP is largely for a convenient application programming interface. Ni untuk application lah. TCP punya TCP/IP. Okay, punya layers. The most well-known transport protocol is TCP. Yang ini protokol nama dia TCP. Satu lagi UDP, User Datagram. Beza dia, TCP ni ialah yang ini garanti punya, error free apa semua. Kalau ada problem dia akan buat retransmission. Yang ini untuk yang secure, yang ini unsecured and unguaranteed transmission. Yang ini untuk video YouTube ke apa semua. Kalau awak nak buka YouTube, Google tak kisah pun sama ada awak dapat ke tak dapat, dia cuma hantar je. Tapi TCP ni dekat bank, kalau awak nak hantar dekat bank, dia punya account number yang awak nak masukkan duit, dia kena make sure yang number tu betul. So bank dia akan check. Okay, dia punya receiver dia akan check ada error ke tak ada. Kalau tak ada error, okay. Kalau ada error, dia suruh retransmit. Ni dia ada error, dia check, error check. Okay, so dia ni lagi secure lah. Dia punya control. TCP is more complex due to its stateful design incorporating reliable transmission. Reliable, dia tak mau ada error. And data stream services dia kena control supaya apa, dia punya data stream tu betul. Kalau dia sekejap putus, sekejap tak, memang ada problem, ada error. Other prominent protocol in this group are datagram congestion control. Ni untuk nak control flows dia, datagram congestion control, dan macam-macam lagi lah, stream control transmission, SCTP dan sebagainya. Ini untuk TCP punya, tapi UDP tak perlu. Okay, services. There are many services that can be optionally provided by the transport layer protocol. Okay, there are many services provide transport layer protocol.
transport layer ni, yang layer 4 tadi, transport layer. Different protocol may or may not implement them. Ada yang diperlukan, ada diperlukan. Connection oriented communication dengan connection ada banyak jenis kan. Dia punya services dia ni, dia punya kerja dia. Connection, dia make sure supaya dia ada emulate connections oriented punya transmission. Seolah-olah macam kita guna telefon lah. Telefon, kalau awak call kawan awak, make sure yang kawan awak tu dia angkat dan awak boleh communicate dia. Ini maksud dia as of connected directly. Kan? Tapi sebenarnya virtually connected directly tak. Dia sebenarnya actual tak. Dia guna packet. It is normally easier for an application to interpret the connections as data stream rather than having to deal with underlying connections such as UDP and the IP protocol. So they emulate connections communication oriented and connection oriented. Byte orientations rather than processing message underlying communication system format. It is often easier for applications to process data stream as sequence of byte. Dia guna transmissions by byte bukan by bit. Okay. Same order delivery. So same order delivery kalau katalah dia punya paket dia. Paket 1, paket 2 yang dia hantar, dia mesti nak kena, walaupun mungkin dia terima 2 dulu baru 1, tapi lepas tu dia kena reorder. Okay. Reorder. Jadi 1 dulu kemudian 2. Okay. So yang ini dia akan reorder. Ni reorder. Sebab yang actual ni memang dia takkan dapat yang proper 1, lepas tu 2, 3 dan tak. Sebab dia guna apa? Paket. Memang takkan dapat. So dia reorder. Reliability. Dia ada numbering lah kan. Sequence punya numbering. Okay. With the receiver passing the application or the disk is caused by okay. Dia pakai blocking punya tu. Buat block by block. Reliability ni maknanya tak ada error lah. So dia kena guna apa? Checksum. Packet may lost during transportation kan, due to network congestion, error dan sebagainya kan. So apa cara dia untuk nak detect kalau ada error? Dia guna ni checksum. Yang paling simple checksum, tapi ada lagi yang tu. Ada lagi canggih lah kan. Yang paling simple transport. The transport protocol may check the data is not corrupted. Dia akan check sebelum dia forwardkan. Okay. So verify correct receipt by sending. Contohnya kalau katalah router A dia hantar pergi dekat router B, dia hantar dekat router C. Okay. A terima daripada B terima daripada A, dia akan double check dulu. Kalau ada error, okay, drop. Lepas tu minta lagi A transmit. So kalau okay, dia akan forward pergi dekat C. Okay. Store and forward. Store, check and forward ni guna ni. So and verify correct receipt by sending acknowledgement and then apa tu? Ini dia punya acknowledgement lah. Tu. Nak acknowledgement and then ni message untuk ni dia panggil handshaking. Okay, dapat. Baru dia hantar yang berikutnya. Dia one by one. Katalah ini A, ini A hantar pergi dekat B. Okay, B dapat. So dia akan acknowledge A. Ni nama dia acknowledge. A transfer dekat B. B acknowledge A yang dia dah dapat ni. Lepas tu A hantar lagi. Okay, hantar yang nombor 2. Yang ni nombor 1. Ni acknowledge nombor acknowledgement tu kan. Okay. So automatic repeat request scheme may be used in transmit of loss. Kalau dekat sini tak ada acknowledgement kan, no acknowledgement. Kalau tak ada tu, kalau dia tak sampai dekat sini, cut off kan. Kalau cut off, dia tak ada acknowledgement dekat sini. AC tak ada acknowledgement, tak ada. Okay, ACK and ACK non acknowledge, tak ada, takkan jumpa. Jadi dia tunggu je. Habis kalau dia hantar A, hantar lagi, dia tak ada acknowledgement, dia hantar yang nombor 2, paket nombor 2. Dekat sini dia tengok ni paket nombor 2, yang nombor 1 belum terima lagi. Dia nak kena
request. Okey, request yang pertama dulu. Okey, dia hantar yang pertama, baru ni, so dia akan request for first punya packet, baru yang first packet dihantar, barulah dia acknowledge kalau dia dapat, and then dia teruskan lagi. Okay, itu dia punya tu. Flow control. The rate of the transmission between two nodes must be sometimes to be managed to sometimes be managed to prevent fast sender from transmitting. So kalau katalah A dengan B, yang A ni dia ada, dia punya speed dia 10 je, 100 lah, 100 meg. Okay, pakai Cat 5, dia boleh laju. Tapi yang dekat sini ni, yang B ni, dia boleh 1 gig punya speed. Okay, 1 gig punya speed. Ni okey, tak ada masalah. Kalau dibuatnya, yang B ni 1 gig nak hantar dekat C, yang C ni sama macam A, 100 meg. Dia hantar 1 gig. Dia cuma kalau satu masa dia boleh hantar 100 gig, 100 meg saja. Lagi 900 meg tu dia drop. So ya, sebab C ni dia tak cukup tangan. Dia punya speed dia tak cukup dia punya speed dia. So dia kena control, flow control. Congestion avoidance control kan sama je lah yang ini kan, congestion. Kalau B ni dia laju, ni tak ada masalah. Habis kalau nak C pergi dekat D, yang D ni dia laju, tapi C ni dia slow. Congestion dekat C lah. Yang lain semua 1 gig. C pula 100 meg je. Ni congestion. So kena ada congestion avoidance. Ni tak perlu pergi dekat C lah. Okay, terus direct pergi dekat D. Congestion avoidance, traffic control. Okay, so to avoid congestion, so that avoid congestion collapse by content. Okay, for example, automatic request may okay, ada lagi multiplexing tadi tu, from one to many. Protokol, apa protokol yang dia ada dalam layer 4 ni? Apple Talk, cyclic punya UDP, datagram congestion, ni semua untuk fiber. Net bias ni untuk Microsoft, reliable datagram protocol, ada banyak lagi lah. UDP punya tu kan, reliable UDP ni, kalau UDP biasa dia atas sikit daripada UDP yang biasa lah. Kalau UDP tu tak perlu nak kena double check, tapi RDP ni nak kena check. Ni pun sama nak kena check. Dan yang lain-lain lah, dia control apa semua, dia punya algoritma dia lah, protokol yang digunakan supaya dia antara receiver, sender dengan receiver tu perfect dia punya transmission. Okay, next. Ni termasuklah TCP and UDP. Dua ni yang paling penting sekali. Yang lain tu dia punya protokol-protokol yang tadi tu. Untuk apa? Untuk bit orientation, control oriented, semua masing-masing ada protokol. Same order delivery, reliability, flow control, semua ada dekat sini ni. Okay. Dan yang ini beza antara UDP, like UDP, ni jenis-jenis UDP, kemudian TCP, kemudian ada scheme TCP dan sebagainya, UDP lagi. Ni semua ni sama ni, UDP dengan UDP. TCP dengan STP. Ni apa, DCCP punya tu. DCCP datagram, congestion control, ni lain pula. Ni congestion punya. Okay, yang S dengan UDP tu secure and unsecure punya. Masing-masing lah. So beza yang paling penting dekat sini, connection oriented, TCP, UDP is not. TCP is yes. Reliable, TCP is yes. UDP is not. Ni yang dua ni yang paling penting. Okay, lagi apa? Checksum. Checksum, maknanya dia ada tu. Dia ada checksum. UDP dia optional, maknanya dia tak check lah, data check. Okay. Tapi kalau TCP dia double check checksum. Parity pun tak check juga. Parity pun tak. Partial checksum. Lagi apa? Flow control pun tak ada. Ni semua yes lah. Yang ni bukan ni tak ada. Okay. Yang ni semua yes. Congestion control yes. UDP no. Kan? Multiple streaming
Oh, tak ada lah kan. Itu yang penting. Kemudian session layers, lepas pada layer 4, layer 5. Ni layer 5. Layer session. Untuk session layer ni untuk dia nak supaya dia establish connection lah antara satu host dengan sender dengan receiver. Dia kena establish connection sebelum dia initiate transmission. Ini session. Okay. So the session layer provide the mechanism for opening, starting and then closing, terminating dia punya connection. So yang dia guna point to point protocol punya ni lah, PPP protocol kan, untuk dial up PPP. Yang ini dekat mana? Dekat yang mula-mula kita point to point untuk telefon line punya, nak akses daripada rumah pergi dekat telekom kan, dia guna PPP, dial up. Itu nama dia establish connection, communication and terminating, opening and closing. So communication session consists of request and response that occur between applications. Session layer services are commonly used as application environment to make use of remote procedure call. So bila dia nak dial up daripada satu, ni dekat rumah, yang ni dekat telekom TM, yang dia dial tu ialah dekat sini, dia punya remote access server, RAS. So yang dia untuk establish connection supaya dia boleh join network dekat telekom. Bila dia dah link dekat network dia, barulah dapat internet. So untuk dia nak access, dia punya proses yang dia guna ialah RAS, remote access. Remote PC, RPC, remote procedure call. Maksudnya dia dia trigger prosedur yang dekat sini secara daripada jauh, remote, secara remote. Ni dekat awak punya operating system ada ni, remote procedure call. An example of session layer protocol of the OSI protocol session is X.20. OSI protocol ni, protocol suite. ISO ni X.225 or ISO 8327. Ni untuk session layer punya protokol. Nanti awak check lah untuk PPP tu dia protokol apa. Ada kan yang mula-mula tu. Malas nak check lah, tak apa, nanti awak check lah. Okay, ada dia punya tu, kill something. Okay. Then it provides a full duplex, half duplex. Full duplex tu maksud dia apa? Full duplex tu at the same time A can access B and B at the same time can also access A dengan B. Dia boleh receive and transmit at the same time. Itu full duplex. Half duplex only one transmission occur. Kalau A dia nak transmit dekat B, maksud dia A ni dia tak boleh send or receive at the same time. Dia mesti send only and then terminate sending or receive only. Itu half duplex. Macam half duplex ni macam radio taxi lah. Taxi dia hello Roger, yang sebelah tu dengar je. Okay. So other example session layer implements include zone information protocol, ZIP. Okay, lagi AppleTalk, dia ada name binding and then session control protocol, SCP, DECnet. Ni protokol lama-lama ni. Ni zoning information perlu ada juga. Okay. Then within the service layer schematic architecture, so dekat dalam remote access tu dia ada authentication, kena masukkan password dengan ID, authentication authorization. Lepas tu authentication tu dimasukkan password dengan ID, tapi salah, tak authorize lah. Kalau tak betul, okay, dia authorize, boleh masuk, dia dah join dia punya network, dia boleh access internet. Kemudian kalau dia cut off, dia ada the session restoration dan sebagainya, recovery lah kalau cut off. Okay. Dan dia punya protokol dia, ni dia punya application ni lah. Ni banyaknya ni kan. AppleTalk, External Call Control Protocol, ISO-SP,
X. Ni tak yang tadi tu. Ni storage punya protokol. Dan yang ini net bias. Ni bukan Microsoft ni. Kalau Microsoft NetView IP punya. PAP, PPTP, point-to-point tunneling protocol, password authentication, PAP, remote procedure call. Ni semua ni kena ada. SMPP, short message, peer-to-peer, session control, SOC protocol, ZIP, HTTP socket direct protocol. Ini yang ada dekat dalam benda-benda yang penting lah supaya dia boleh communicate, establish connection. Kalau control protocol ni untuk multimedia, ni conferencing punya protokol. Banyak lah, banyak lagi yang latest punya. Presentation layer. Presentation layer, the function ni yang dah last dah ni, session presentation. Atas sekali application ni presentation, one before application. Kira dah habis kan, the functions of protocol. Presentation layer ni tujuan dia untuk apa? Dia nak convert daripada komputer punya code kepada user readable code. Kalau komputer kan 1010, tapi orang dia cuma boleh baca ABCD. Dia kena convert lah. Dia punya conversion code tu dia pakai. Yang ini IBM punya conversion code. Ni standard American punya NC code. NC code ni. ASCII code, bukan NC. ASCII code. ABCD ni IBM punya 7 plus bit. 7 bit punya. 7 bit data, 1 bit untuk assign ke apa. Semua dia ada dia punya tu. Ini dekat dalam awak punya intro to IT kot ni. Intro to IT. Ataupun dekat dalam architecture lah. Ya, architecture punya class. The presentation layer is the lowest layer at which the application program consider data structure and presentation. So untuk human punya tu understanding, dia nak tengok data structure, dia tak nak tengok 1010. Okay, right? So string representation, string tu ABC dan sebagainya, string or numerical presentation lah. Okay, so whether they use Pascal method, integer, length, field follow, or pakai C, zaman dulu punya representation ni. Okay, let's pakai lagi. Serializations of complex data structure, flat byte, string using mechanism. Dia guna untuk apa? Dia nak present dekat user. Encryption is typically done at this level. Ada encryption. So yang tadi tu coding, atas ni coding, dan dekat sini encryption. Ini data structure representation, byte, string ke apa semua kan. So yang ni data representation in structure, serialization. Yang ni encryption, they change into different format and then be changed again. In many widely used application protocol, no distinction is made between presentation and application layer. So actually presentation is together with the application layer. So dia termasuk dekat dalam dia punya protokol. Untuk contohnya HTTP protokol, dia dah built in dekat dalam dia punya application layer, dekat dalam program dia. Okay. So apa yang dia buat? Data conversion, character code translation, compression, encryption and decryption. Ni kerja dia, ni function dia. Dia punya function. Okay, samalah yang atas pun sama. Ni dia punya function, the actual function. Data conversion daripada 11100 into A, B, C, D ke whatever. Character code translation ni dia kalau involve translation lah. Okay. Compression, dia nak buat compression, encryption untuk security. Protokol dia ialah Apple Filling Independentizer untuk ni, Citrix System Core Protocol dan banyak lagi. LPPP, Netware untuk Netware Core Protocol, Telnet, X.25, External Network Data NDR, macam-macam lagi lah. Habis. Okay. So dah habis lah. So nanti kita sambung untuk topik 5 pula